Ya, kami juga sudah bersedia. Ayo kita sama-sama terima vaksin. Dan untuk maklumat anda, bulan Ogos iaitu dah masuk bulan Ogos dah pun. 1 hari bulan Ogos kita dah boleh apa? Secara walk-in. Tapi bukan semua PPV untuk mendapatkan senarai PPV yang membenarkan untuk terima vaksin secara walk-in. Anda boleh ikuti di laman sesawang iaitu www.vaksincovid.gov.my. Marilah kita nak jemputlah tetamu kita pada malam ini. Ya, mari kita berikan tepukan gemuruh buat area dia Brian Nixon Lomas. Selamat datang Brian. Ya, mari jemput. Silakan. Hai. Oh, mana Brian? Ini dia. Akhirnya Apa jemput khabar? dulu. Alhamdulillah sihat. Apa khabar kita? Sihat. Sihat juga. Alhamdulillah. Bolehlah bahasa mopok-mopok bahasa Sarawak. Okey. Sekarang ni, ya, kita nak imbas kembali ya. Kalau boleh kita nak kongsikan informasi mengenai Brian iaitu pada usia 14 tahun, kalau salah betulkan abang betul. boleh saja ya. Okey, pada umur 14 tahun pada tahun 2004 tersenarai sebagai atlet Summer Olimpik dan menjadi atlet Malaysia termuda, juga berjaya menjadi penerjun termuda negara yang berjaya mendapat pingat emas dalam acara 3 meter springboard event di World Junior Championship di Brazil pada tahun 2004. Ya, betulkah? Betul. Betul. Bagus dia lah Brian ni. Dia betul-betulkan aja. Jadinya kita nak, kalau boleh awal-awal ni kita nak imbas kembali permulaan macam mana Brian melangkahkan kaki ke arena papan terjun Anjal. Okey. Saya bermula sukan terjun ni masa usia saya 8-9 tahun. Lagi awal. Lebih kurang tu lah. Lepas tu masa tu ada satu pemilihan ataupun pencarian bakat baru di sekolah saya. Di SK Sungai Setutong, dan saya antara yang 5 ke 6 orang dalam kelas itu yang dipilih lah berdasarkan atas struktur badan dengan kaki. Masa tu lah coach, masa jurulatih datang, dia buat pemilihan, dia tengok kaki semua sesuai. So dia kata, okay Brian boleh pergi ke kolam renang ni untuk start sukan terjun. Jadi yang menariknya masa tu memang saya tak tahu berenang, terjun pun saya tak tahu. So memang benda tu start daripada kosong lah, secara tak sengaja lah. Cara tak sengaja, bukan Betul. sebelum tu lagi dah biasa berenang di kolam-kolam ataupun di sungai-sungai. Sungai banyak. Tak ada, sebab ramai orang ingat Brian dulu mesti suka terjun ataupun berenang. Tak ada, saya memang tak ada apa-apa pengetahuan langsung tentang sukan terjun dengan sukan renang ni. So bila saya disuruh mula berlatih dekat Kuching tu, jadi saya start dekat sana. Jurulatih saya ajar macam mana cara berenang, dan perlahan-lahan dia ajar macam mana kita nak terjun lah, daripada 1 meter, lepas tu 3 meter, dan di sanalah bermulanya perjalanan sukan terjun. Jadinya kalau boleh sebut, kalau nama jurulatih ingat lagi tak? Betul. Jurulatih. Nama jurulatih masa tu ada 2, satu daripada China dan satu lagi daripada Malaysia. Nama dia Wang Jinlan daripada China, dan Coach Agnes Wong daripada Sarawak lah. Dia memang orang lokal. Memang orang lokal lah, kebanggaan tu kan. Dan kita kalau ikutkan, mesti ada kadang ada bakat daripada kita ni adalah lahir daripada ahli keluarga kita sendiri. Dari pengalaman Brian sendiri, adakah ibu atau bapa ataupun mungkin ada saudara mara yang terlibat dalam jadi atlet negara? Sebenarnya tak ada, tapi bapa saya ni dia aktif lah, main bola sepak saja untuk company lah. Masa tu dia kerja dengan Telekom, itu sajalah. Tapi siapa-siapa daripada keluarga yang main sukan akuatik, terjun ke renang, memang tak ada. So benda tu macam yang saya bagi tahu tadi, lebih berlaku secara tiba-tiba lah. Ada pemilihan, lepas tu okeylah boleh cuba. Dan family saya memang suka saya masuk terjun tu, memang sangat menyokong lah. Memberi sokongan padu ya. Betul lah, dia memang suka tengok saya pergi training. Sebab saya masih ingat lagi training, kita pergi sekolah sebelah pagi kan. So training dekat Sarawak masa tu bermula jam 2.30 sampai pukul 6.30, dan hari-hari kena buat benda yang sama kecuali setengah hari Sabtu dan hari Ahad lah. Yang menjadi penyokong utama tu mak atau ayah selalu? Mak lah. Mak selalu hantar dulu pergi ke kolam renang. Bagus. Bapak pun selalu jugalah. Bapak pun kalau time ada masa-masa terluang, dia ikutlah serta sekali ya. Betul. Dan kalau kita ingat pula ya, kalau waktu belajar, macam mana bahagikan sebagai seorang pelajar, sebagai seorang atlet, lepas tu kehidupan sebagai seorang remaja pun perlu juga. Jadi kita nak tahu macam mana pembahagian masa Brian. Itu memang antara cabaran dia lah sebagai seorang atlet dan pelajar lah. Sebab saya masih ingat lagi masa dekat
Sarawak. Sebelum saya berpindah ke sekolah sukan ni, saya masuk Sukma kedua saya di Sabah tahun 2002. Masa tu saya kena ambil UPSR saya di Sabah sebelum pertandingan Sukma tu. Jadi saya kena orang kata fokus dekat belajar akademik sekejap. Lepas tu fokus dekat saya punya Sukma. So itu antara cabaran paling pertama lah bagi saya. Dan lepas tu saya berpindah pula ke Sekolah Sukan Bukit Jalil, dan kat sana lagi tough dia punya training dan dia punya masa belajar, sebab kita kena 2 sesi punya latihan. Di sebelah pagi awal jam 7 kita dah start berlatih sampai jam 9. Lepas tu masa dekat Sekolah Sukan lain sikit, 9.30 kita akan mula belajar sampai 2.30. Dan pukul sesi petang pula pukul 3 sampai pukul 7. So memang memang harian. whole day memang pack jadual tu. Ya. Tapi yalah, bila terlibat dengan sukan ni, kita secara automatik memang cerdas dari segi badan dan juga pemikiran. Betul tak Brian? Betul. Brian, tapi memang betul lah nak maintainkan kita punya skor dalam pelajaran juga. Jadi ada tak masa-masa bila time waktu yang genting yang perlukan Brian terlibat dengan acara sukan wakil negara, at the same time juga ada pula lah peperiksaan penting yang perlu kena diambil. Macam mana Brian? Brian pernah memang ada pengalaman macam tu ke? Ada. Masa tu saya prepare untuk SPM, dan beberapa bulan sebelum tu saya kena terlibat untuk kejohanan dunia lah. Jadi saya terpaksa berehat sekejap lah daripada latihan intensif yang kita yang kita ada dekat Bukit Jalil ni. Jadi berapa bulan lepas tu fokus untuk belajar, dan selepas tu pergi China balik untuk latihan camp lah yang biasa kita buat. Sebab kita dulu memang selalu ke China dalam setahun ada 2-3 kali ke China untuk menjalankan latihan training camp dekat sana lah. So banyaklah cabaran yang masa saya belajar di universiti pun kena tangguh 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Tapi saya antara yang okey lah, sebab saya berhenti lepas, maksudnya lepas berapa tahun tu saya berhenti dan fokus pada belajar. Macam senior saya ada yang habiskan degree saja dalam lebih kurang 9-10 tahun lah. Memang degree saja dalam 9-10 tahun. Betul, disebabkan oleh sukan. Disebabkan oleh sukan. Tapi yang penting dia balance kan. Pada masa yang sama, walaupun sukan diberikan keutamaan, tapi pelajaran juga tidak dilupakan. Yang penting grab juga degree-nya. Tapi kan macam Brian sendiri, bila melihat rakan-rakan lain beri sokongan dari segi macam ada penglibatan dalam sukan, tapi ada juga yang rakan-rakan mengingatkan Brian untuk pastikan kejayaan dalam bidang pelajaran pun sama. Tapi macam Brian sendiri, bila dapat kepuasan tu, ada tak pernah terdetik, alamak macam mana ni nak fokus dengan sukan je lah, pelajaran macam mana? Pernah juga terlintas. Lepas saya habis SPM tu, saya tak belajar lah lebih kurang setahun, sebab nak bagi fokus sepenuhnya dekat latihan. Tapi macam ibu bapa sendiri pun dia akan tanya juga soalan apa kerja lepas saya bersara kan. Jadi sebab itulah datangnya akademik sebenarnya satu elemen yang penting jugalah untuk seorang atlet ni, sebab guide masa depan kita. Betul, untuk masa depan, sebab kita hanya bersukan untuk bukan untuk jangka masa yang panjang lah, sangat-sangat pendek sebenarnya. Untuk sukan terjun sini 30 ataupun 35 tu maksimum lah. Ada yang 32 dah memang perlu bersara lah, sebab memang badan dah tak boleh nak terima nak kan stamina pun dia berbeza kan. Okey, baik, kita nak sentuh balik ni Olimpik kita ni, Olimpik Tokyo ni Brian ni. Ada soalan daripada penonton. Terima kasih yang berikan komen di Facebook Selamat Malam Malaysia. Ya, antara soalannya adalah adat perlawanan sudah semestinya ada kalah dan menang, namun ada segelintir masyarakat yang kurang faham dan memberikan komen-komen negatif pada atlet kita yang berjuang di Sukan Olimpik Tokyo. Kongsikan pandangan dan pengalaman Brian sendiri. Baik, sebagai atlet ni memang kadang tak lari daripada kecaman lah netizen, terutamanya atlet di zaman sekarang di mana social media tu di ujung jari. Betul, ujung jari, dan benda-benda viral ni cepat sangat. Jadi sebagai atlet ni kita memang ada kekuatan mental lah yang perlu kita jaga, disebabkan bukan saja kita bersukan di dalam kita punya field, tapi dekat luar pun kita kena jagalah, sebabkan benda tu boleh efek juga kepada faktor persembahan kita sendiri. Tapi atlet pun kena bijak lah, kena pandai juga, sebabkan tak perlu fokus sangat dekat benda-benda yang negatif kan. So kita terus fokus dekat
matlamat utama dia. Sebagai contoh, masa 2006 saya masa tu Sukan Asia di Qatar. Saya nakkan sangat menang satu pingat untuk Malaysia, tapi malangnya masa tu tak berjaya nak bawa balik pingat untuk Malaysia, balik dengan tangan kosong lah, tak ada pingat. Tapi dah berjuang Brian kan? Betul lah. So adalah segelintir pihak kata, oh Brian memang tak boleh, sebab masa tu saya dah pernah pergi Olimpik kan. Ya. So 2006 masa tu, 2 tahun lepas Olimpik tu, performance saya tak begitu baik. Jadi apa yang saya buat adalah teruskan usaha, teruskan training, dan sangat bersyukur 4 tahun selepas tu di Sukan Asia juga, dan di Sukan Commonwealth saya dapat 5 pingat lah. Tak ada pingat emas, tapi saya tetap menyumbangkan pingat. Betul. Syukur dan gembira lah, sebab daripada Sukan Asia dan Sukan Commonwealth yang saya masuk tu, 4 acara Sukan Asia, 4 acara Sukan Commonwealth, saya dapat 5 pingat daripada 8 acara. So memang memang sangat terharu dengan dan menghargai diri sendiri kan atas usaha kita. Betul. Dan juga itulah Brian, sebab yang tu yang perlu menjadi contoh sekarang ni. Lagi-lagi waktu Brian dan Wawa dahulu, waktu usianya sangat muda. Dan mungkin ya cabaran sekarang ni berbeza, macam Brian cakap tadi, media masa macam media sosial ni memang sangat-sangat memberi kesan ya, dengan komen-komen anda tu. Ingat saya tak perhati ke? Amboi, kalau dengan Farah and Brian, semua komen bagi love ini love semua kan. Kalau yang lain tu bagilah sokongan juga, kata-kata murni positif, sebab ia salah satu daripada kata pembakar semangat bagi mereka. Sebab kita boleh bayangkan bila bertanding di tempat lain, nak kena adaptasi dengan situasi yang baru. Betul. Macam Brian sikit awal-awal dulu kan masa Olimpik, ya gementar dia, sebab kalau macam Papa Anjan lagi lah, nak kena naik tangga dulu, lepas tu dah mengganggu. Macam mana kita nak pastikan kita maintain fokus untuk mendapatkan terjunan yang cantik? Kadang-kadang kita kena bagi tahu diri sendiri. Macam saya sebelum bertanding tu, saya dah buat dive ni lebih 100 kali dah untuk berapa tahun kan. Jadi apa yang saya boleh buat ialah dengar arahan jurulatih, pastikan ada teknik-teknik yang jurulatih dah tekankan untuk jaga ataupun kawal, dan kita cuma fokus kat satu benda saja dan satu terjunan itu saja. Terjunan sebelum ataupun terjunan ke depan tu memang tak akan fikir. Memang fokus dekat satu dive saja. Sebab dalam sukan terjun contohnya, ada untuk lelaki ada 6 terjunan yang atlet kena, yang penerjun tu kena habiskan. Jadi pergi satu persatu lah. So memang tak, bila naik platform atau bila naik pepanjal tu memang tak ada banyak sangat berada dekat fikiran lah. Memang fokus untuk terjunan saja dan arahan daripada jurulatih. Yang crowd, penonton semua pun kadang kita memang dah tak perasan dah lah. Perasan dia sebab dah fokus sangat kan? Betul. Macam mana tu Brian di awal usia muda tu, masa umur 14 tahun lagi ya. 14 tahun dah wakil negara. Kiranya macam bagaimana tu nak pastikan yang Brian perform, dan juga ibu bapa dapat ikut sekali ke atau macam mana? Masa tu tak ada. Masa tu family saya untuk semua pertandingan tak pernah ikut. Dia cuma tengok daripada TV lah. Jadi dia support bagi sokongan daripada jauh lah. Orang kata. Tapi itu sudah bagi saya dah memadai lah. Family saya memang suka sangat. Dia macam sebelum ni kalau dekat sekolah sukan dulu, soalan pertama yang parents saya akan call ialah macam mana dengan training, pergi training ke tak, dan soalan lepas tu barulah pasal akademik. Jadi family saya lain sikit lah. Dia memang beri sokongan 100%. Brian kan, dia tengok Brian punya kejayaan, memanglah ibu bapa memang kalau tengok anak dia berjaya, menjadikan satu kebanggaan buat Brian. Dan juga Brian, berapa tahun masa dia ambil untuk hilangkan perasaan, yelah bila kita bertanding di luar negara, wakil negara bawa nama Malaysia, macam mana kita nak hilangkan rasa yang gementar tu, ambil masa berapa lama juga Brian? Rasanya perasaan gementar tu memang ada dekat sana. Cuba kawalan kendiri lah. Sebab makin banyak pertandingan yang kita pergi, makin banyak pertandingan antarabangsa yang kita dah sertai. Jadi kita sedikit sebanyak boleh absorb lah tekanan yang kita terima tu. Sebab itulah datangnya pengalaman atlet tu sendiri, macam mana dia nak handle pressure. Jadi penting juga. Tapi benda tu belajar daripada pengalaman dan juga masa lah. Masa. Semuanya berdasarkan daripada pengalaman yang dikumpul, dan juga untuk Olimpik Tokyo ni, apa acara yang dinantikan Brian? Adakah rakan seperjuangan pun ada menyertai untuk Sukan Olimpik? Ada yang macam Dabita sebelum ni pernah juga training dengan dia dulu sebelum saya bersara. Dan yang saya nak tengok ialah pertandingan yang seterusnya itu untuk 10 meter platform individu.
Sebab kita ada Pandalela Rinong. Betul, kita ada Pandalela, kita ada Cheong Jun Hong. Pandalela merupakan juara dunia baru-baru ni saja 2021 dekat yang baru-baru ni sebelum Olimpik, dan Cheong Jun Hong juga dia juara tahun 2017. So saya memang nak tengok dan harap-harap mereka boleh buat yang terbaik dan boleh masuk final lah. Saya nak diorang masuk final dulu dan lepas tu baru tengok fight untuk medal. Medal. Itu dia dua sahabat yang dinantikan untuk terjunan 10 meter punya ya. Betul. Baik, kita nak berehat seketika. Ya, selepas ini ada tetamu lagi seorang, tapi kita ucapkan terima kasih untuk Brian. Brian jangan balik dulu sebab apa? Ada rangkuman untuk segmen yang ketiga, nanti kita panggil lagi Brian. Saya ada game lagi sikit. Boleh ya Brian? Boleh. Okey, baik. Untuk semua penonton Selamat Malam Malaysia, terus setia bersama kami. Selamat Malam Malaysia. Jangan pecah mata lagi.